Islam, Nabi tidak pernah mensyariatkan sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh Nabi tak pernah suruh sambut hari jadi dia. Tetapi ulama mengambil inisiatif menyambut ulang tahun keputeraan Nabi ini kerana nak jadikan kesempatan itu membuat pengkesahan kepada umat Islam tentang sejarah kelahiran Nabi dan bagaimana perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, risalah yang Nabi bawa dan sebagainya. Dan begitulah nak menceritakan tentang apa yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu ayat yang saya nak jadikan sebagai muqaddimah kepada perbincangan kita ataupun pemerhatian kita, penelitian kita terhadap sambutan ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ayat ini saya petik daripada surah Ali Imran, bermula daripada ayat 31 sampai ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yuhibbukumullah. Kemudian Allah sebut, "Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maksudnya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah. Ini poin yang pertama. Kalau kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka kamu kena ikut aku, kata Nabi. Allah ajar Nabi supaya Nabi beritahu kepada umat manusia. Qul, katakan olehmu hai Muhammad. Nabi disuruh oleh Allah berkata demikian. Kata macam mana? In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua wahai umat manusia, wahai orang-orang yang beriman, kamu cinta Allah, kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Jadi ayat ni dia ada silang tiga. Yang pertama, kalau kita kasih kepada Allah, maka tidak ada cara lain, kita mesti ikut Nabi. Kasih kepada Allah, kena ikut Nabi. Apabila kita ikut Nabi, maka Allah kasih kepada kita. Nak kasih kepada Allah, kalau kita kasih kepada Allah, kita kena ikut Nabi. Apabila kita ikut Nabi, maka Allah kasih kepada kita. Jadi dia jadi satu circle yang saling berkait antara satu sama lain. Maknanya, kita mesti mau tak mau sebagai seorang Muslim mencintai Allah, mengasihi Allah, sebab Allah adalah Tuhan yang mencipta kita. Tak ada sebab untuk kita tidak cinta Allah. Tetapi untuk menaksirkan ataupun untuk merealisasikan cinta kita kepada Allah, kita kena ikut Nabi, kena ikut syariat, kena ikut sunnah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut Nabi, barulah Allah kasih kepada kita. Kalau tidak ada kasih Allah kepada kita. Jadi kita dituntut untuk mencintai Allah. Mencintai Allah dengan mengikuti Nabi. Apabila kita ikut Nabi, baru kita berhak mendapat kasih sayang Allah, yang mana itulah yang kita perlukan. Lawan pada kasih Allah ialah murka Allah. Murka Allah, jawabnya kita akan gagal masuk syurga. Kita akan gagal mendapat syurga Allah di akhirat kelak. Kalau kita nak syurga, memang kita kena pastikan kita dapat redha daripada Allah. Allah hanya redha apabila kita ikut Nabi. Dan ikut Nabi itu adalah bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setakat itu, kata Allah, wa yaghfir lakum, dan nantinya Allah akan mengampunkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kamu. Dengan sebab kamu ikut Nabi ni, dengan sebab kamu follow Nabi, kamu ikut Nabi, kamu taat kepada Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Qul, katakan olehmu wahai Muhammad. Sekali lagi Allah minta, dalam ayat yang berikutnya, ayat 32 daripada surah Ali Imran ni, Allah kata, Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ati'ullah war rasul, taatlah olehmu kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, jika sekiranya kamu berpaling, artinya kamu tidak taat, kamu tidak ikut Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang ingkar. Maknanya Allah murka orang-orang yang enggan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Maka ayat ni kita faham gini. Yang pertama, kita kalau nak cinta Allah, kalau kita nak buktikan kita cinta Allah, kita kena ikut Nabi. Dengan sebab kita ikut Nabi, kita akan dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan redha itu bermaksud Allah ampunkan dosa kita, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ikut Nabi itu adalah artinya taat. Bukan ikut ni macam kita ikut, macam kita jadi follower TikTok, menjadi follower Instagram, menjadi follower Facebook, bukan begitu. Maksud ikut di sini ialah mentaati Allah dan Rasulnya. Diterjemah ataupun dipertegaskan lagi oleh Allah dalam ayat berikut, katakan olehmu hai Muhammad, ati'ullah war rasul, taatlah olehmu akan Allah dan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Fa in tawallau, dan ada amaran, jika sekiranya kamu berpaling ataupun kamu mengingkari, kamu mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang ingkar. Maknanya Allah tidak redha, maksudnya Allah murka orang-orang yang ingkar. Baik, ayat ini sewaktu kita menyambut ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada 4 perkara. Yang pertama, cinta Allah. Yang kedua, cinta Rasul. Yang ketiga, ikut Allah, taat Allah. Dan yang keempat, taat Rasul. 4 perkara ni dia kena pasak dalam kepala kita sewaktu kita menyambut ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti serentak, dia tak boleh bercerai. Dia 4 perkara dalam 2 package. Yang pertama, cinta Allah dan cinta Rasul, 2 perkara dalam package yang pertama, iaitu mencintai Allah dan Rasul. Perkara yang ketiga dan keempat ialah taat Allah dan taat Rasul. Dalam package yang kedua, iaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul, merupakan ketaatan yang mutlak. Baik, 4 perkara ni muslimin dan muslimat, kita tak boleh pala ansur. Dia mesti ada dalam jiwa kita. Kita tak nak nanti kita sambut maulud ni, ialah sambut lah. Tuan-tuan kena ingat, sejarah sambut maulud ni, antara orang yang pertama lah kita kira dalam sejarah sambut maulud ni, Abu Lahab lah. Apabila lahirnya Nabi, gembira bukan kepala, Abu Lahab sambut maulud, dia sembelih 100 ekor unta. Kita belah-belah kita ni, di Malaysia tak ada lagi orang sambut maulud sampai 100 ekor unta. 10 ekor kambing pun payah, 10 ekor lembu pun payah. Bolehlah sekor 2 ekor lembu, tapak dengan ayam 2-3 ekor, buat satu surau, satu masjid, buat sambutan maulud. Kalau kita kata kita sambut ni kerana gembira, sambutan kita besar, tak boleh challenge lagi Abu Lahab. Abu Lahab bahas melih 100 ekor unta. Gembiranya dia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan semua tahu, Abu Lahab ini adalah satu karakter yang Allah sendiri rakam kisah dia dalam Al-Quranil Karim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, celakalah. Allah kutuk, Allah laknat Abu Lahab, pak saudara Nabi, kerana apa? Kerana bukan setakat dia tu tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi dialah orang yang paling kuat memusuhi Allah dan Rasul, paling kuat memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak padan dengan dia tu sembelih 100 ekor unta sambut maulud. Kira sambut maulud lah tu, pasal dia sambut keputeraan Nabi ni, kelahiran Nabi yang pertama. Nabi lahir je, seronok tak seronok, gembira tak gembira, dia panggil seluruh penduduk Mekah sembelih 100 ekor unta. Tapi dialah hak lawan Nabi. Hari ni ada tak watak lah gitu? Ada.
Sambut maulud, selawat, beragak kulu kilik, sembelih lembu, buat kenduri kenara. Tetapi yang menjadi juara menentang sunnah Nabi, menolak sunnah Nabi, tak ikut sunnah Nabi, dia sambut maulud tadi. Ini berlaku di zaman kita ini. Sama ada dia sedar ataupun tidak. Barangkali banyaknya yang tak sedar lah, tanpa dia sedar bahawa dia telah mengingkari sunnah, bertentangan dengan sunnah Nabi. Ini berlaku di kalangan kita umat Islam kerana faktor kejahilan. Dia tak faham apa dia Islam yang dia anut, dan dia tak faham apa sebenarnya sunnah Nabi untuk dia patuh dan dia ikut. Jadi inilah satu hambatan yang besar kepada kita umat Islam. Dan mudah-mudahan dengan adanya program sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di seluruh negara, di seluruh dunia, kemudian para alim ulama mengambil kesempatan untuk memberi pencerahan kepada umat Islam tentang Nabi dan perjuangannya. Kita harap umat Islam ada momentum untuk bangun semula, bangkit semula, mendekatkan diri kepada agama dan akhirnya mempraktiskannya dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk mempertegaskan lagi dua package tadi, cinta Allah dan Rasul, kemudian taat Allah dan Rasul, Allah sebut dalam satu ayat yang lain, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa saja yang dibawa datang oleh Rasul, fakhudhuh, kamu kena ambil, kamu kena terima. Apa saja yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu kena ambil. Tak boleh tak ambil, kena ambil. Jadi inilah perkara yang kita nak pecahkan ni. Allah perintah supaya apa yang dibawa oleh Rasul, maksudnya ialah Islam, agama Islam, syariat Islam, fakhuzuh, kamu kena ambil. Soalnya nak ambil macam mana kalau kita tak tahu? Kita tak tahu apa yang dibawa datang oleh Rasul. Kita tak tahu apa sebenarnya package Islam ataupun risalah Islam yang dibawa oleh Nabi. Nak tahulah ke mana, kita tak mengaji, ataupun mengaji ala kadar, mengaji lebih kurang, tak serius. Dalam perkara lain kita serius. Nak cari harta kita bersungguh, nak jaga kesihatan kita bersungguh, nak mewah kita bersungguh, macam-macam lah, nak buat urusan-urusan dunia ni kita bersungguh. Tetapi bab agama kita buat lebih kurang. Nak faham agama pun buat lebih kurang. Banyak sangat alasan, tak ada masa lah, sibuk lah, tak ada lah, macam-macam alasan dia bagi untuk justify kelalaian dia tu tidak menuntut ilmu dan mendalami dan memahami agama. Sebab orang yang tak faham agama ni, muslimin muslimat, dia tak ada kebaikan pada diri dia. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah beri dia faham agama. Maknanya kalau dia tak faham agama, tidak ada kebaikan pada diri dia. Salah satu daripada perkara yang perlu kita kena faham, kita kena pastikan kita ini memahami dan mendalami urusan agama kita. Ini perintah Allah, liyatafaqahu fid din, hendaklah kamu mendalami urusan agama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang mendalami urusan agama. Maknanya kita ni diperintah oleh Allah langsung untuk memahami agama. Tak boleh kita buat lebih kurang berpada dengan kejahilan yang ada pada kita. Kita kena dalami urusan agama, baru kita boleh ambil apa yang Nabi bawa. Sebab kita tahu, kita belajar, kita baca Quran, kita baca hadis Nabi, kita mengaji kitab Bukhari, kita mengaji kitab Muslim, kita mengaji Riyadhus Salihin, kita mengaji hadis 40, kita mengaji. Maka kita tahu, oh ini sebenarnya hak Nabi bawa, dan ini yang kita kena ambil. Sebab Allah kata, wa ma atakumur rasul fakhudhuh.
Apa yang dibawa datang oleh Nabi, oleh Rasul, kita kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, kamu kena tinggal. Ada dua perkara. Yang Nabi bawa, yang Nabi suruh, maknanya kita kena ambil, kita kena laksana. Dan apa yang Nabi larang, kita kena tinggal. Jadi nak tahu hak mana Nabi suruh, hak mana Nabi bawa, hak mana Nabi larang, hak mana Nabi marah, ni kita kena mengaji. Dia tak boleh main teka-teka, main agak-agak gitu, tak boleh. Dia kena mengaji. Wattaqullah. Oleh kerana itu kata Allah, takutlah olehmu kepada Allah. Jangan sampai kamu leka dan lalai, tidak mengambil apa yang Allah, yang Nabi bawa, yang Rasul bawa. Dan jangan sampai kamu melakukan apa yang dicegah oleh Rasul. Wattaqullah, takutlah olehmu akan Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah pembalasannya sangat dahsyat. Jangan buat lebih kurang, jangan buat main-main. Kalau dah Allah marah Allah ni sangat dahsyat. Dia tak macam marah manusia. Marah Allah, kalau dah dia marah Allah ni, kita kira dia ni Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Maha penyayang, Maha pengasih, Maha pengampun, Maha penyayang. Itu yang selalu kita kata Allah, sifat Allah. Tetapi kita kena ingat Allah Ta'ala ni juga dia ada sifat pemarah, dia ada sifat muntaqim, membalas dendam, dia ada sifat mutakabbir, yang maha angkuh, yang maha sombong. Manusia tak boleh sombong, sebab dia tak memiliki apa-apa pun. Dia nak sombong atas bukti apa? Nak sombong kata dia pandai, ilmu hak ada ke dia tu Allah Ta'ala yang bagi, bukan hak dia. Dia tak ada poin dia nak sombong. Manusia diharamkan untuk sombong. Tapi Allah, dia ada sifat mutakabbir, sifat sombong, yang maha sombong, yang maha gagah, yang maha membalas dendam, yang maha kuat, yang maha perkasa. Antaranya ialah Allah Ta'ala kata apa? Fa innallaha syadidul iqab. Balasan yang Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang engkar kepada agamanya, engkar kepada Allah, engkar kepada Nabi, sangat-sangat dahsyat pembalasan dia. Sebab Allah, kalau dah dia marah, memang nak marah tu payah, tapi kalau dah dia marah, maka balasannya sangat dahsyat. Kita kena elak kemurkaan Allah menimpa diri kita. Sebab tu kita selalu dengar, kita cakap nak cari redha Allah. Kenapa buat ni? Nak cari redha Allah. Kenapa mari masjid? Nak cari redha Allah. Kenapa pergi ke Mekah buat umrah? Nak cari redha Allah. Biasa sangat kita dengar orang kata kita pergi sebut bahawa kita ni nak cari redha Allah. Apa makna dia? Nak cari redha Allah artinya nak cari kasih sayang Allah, cinta Allah, dan nak mengelak diri daripada murka Allah. Lawan pada redha Allah ialah murka Allah. Kalau dah kena murka Allah, habis neraka lah jawabnya. Pasal apa? Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah ni pembalasannya sangat dahsyat. Ini yang kita nak kena elak. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 154. Fallazina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah, yang meminta perlindungan daripada Allah, orang ni orang yang mengikuti hidayah Allah ataupun cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang semua, orang yang macam ni orang yang beriman, orang yang bergantung kepada Allah, orang yang mengharapkan redha Allah, orang yang memohon pertolongan daripada Allah, orang yang sentiasa mengikut hidayah Allah, Islam yang diutuskan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah orang-orang yang beroleh kejayaan, orang-orang yang beroleh kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Jadi oleh kerana itu kita tak ada pilihan yang lain. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi
oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga Al-Imam Tirmizi. Di mana hadis ni kalau ikut Imam Tirmizi, dia kata hadis ni hadis hasan dan sahih. Hadis hasan sahih. Baik. Nabi sebut usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Usikum bittaqwallah was-sama'i wat-ta'ah. Kamu kena bertakwa kepada Allah. Aku wasiat kepada kamu, kata Nabi. Aku pesan kepada kamu. Yang pertama bittaqwallah, supaya bertakwa kepada Allah. Makna takwa ni artinya laksana apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu makna takwa. Baik. Was-sama'i wat-ta'ah, kamu kena dengar dan kamu kena taat. Wa in 'abdan habasyian, sekalipun orang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang diminta untuk memimpin kamu itu adalah seorang hamba Habasyi, kamu kena dengar dan kamu kena taat. Baik, kemudian selepas daripada itu kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nabi sebut siapa-siapa yang masih hidup di kalangan kamu, yang panjang umur lah maknanya, yang panjang umur, yang hidup di kalangan kamu selepas daripada aku ni, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, siapa-siapa yang masih hidup selepas daripada aku ni, fasayara ikhtilafan katsira. Yang pertama, dia akan menyaksikan berlakunya konflik, berlakunya krisis yang begitu teruk, yang begitu dahsyat di kalangan umat manusia. Ikhtilafan katsira, percanggahan, pertelingkahan, pertelingkahan di kalangan umat manusia yang begitu banyak. Baik, waktu bertemu dengan suasana macam ni, kata Nabi, fa alaikum bisunnati, kamu kena ikut sunnah aku. Wajib atas kamu berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, kamu kena pegang sungguh-sungguh, genggam seerat-eratnya dengan menggunakan geraham kamu akan sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin itu. Jangan main-main. Jangan main-main. Sunnah Nabi ni jangan buat lebih kurang. Jangan buat amal tak amal, pegang tak pegang, lepas tak lepas, jangan. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, kamu kena pegang kemah-kemah dan kamu kena genggam seerat-eratnya dengan menggunakan geraham kamu. Jangan cabut. Maknanya jangan cabut. Jangan bagi Islam tercabut daripada diri kita. Jangan bagi sunnah Nabi ni tercabut daripada diri kita. Maknanya kita pegang sungguh Islam, jaga sungguh Islam. Ini adalah asuhan, ini adalah perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ini adalah satu keadaan yang betul-betul akan menguji umat manusia di akhir zaman. Batu Nabi sebut fa innahu may ya'ish ba'di may ya'ish minkum ba'di, siapa-siapa yang masih hidup di kalangan kamu selepas aku nanti, sama ada selepas Nabi wafat ataupun sampailah ke zaman kita hari ini, pun masuk dalam kategori selepas Nabi wafat. Maknanya Nabi dah wafat lama, selepas daripada itu tak kira lah zaman sahabat Nabi, zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Utsmaniyah, siapa ke zaman kita hari ini? Siapa ke zaman kita hari ini? Siapa-siapa yang ada panjang umur, yang masih hidup selepas aku ni, Nabi sebut dah, dia akan tengok akan berlaku suasana yang begitu dahsyat di kalangan umat Islam. Berlaku umat Islam bergaduh di antara satu sama lain, fitnah memfitnah, tuduh menuduh, khianat mengkhianati, bunuh membunuh di antara satu sama lain. Masa tu, masa keadaan huru-hara, masa keadaan yang begitu tenggelam dalam kemelut konflik sesama kita umat manusia ini, formula penyelesaian, cara nak keluar daripada kemelut ini supaya kita tak terjebak dan kita tak binasa, kita tak rosak dalam kemelut itu, Nabi kata fa'alaikum bisunnati,
kamu kena pegang teguh dengan sunnah. Ini kita nak kena ambil kira dalam kehidupan kita, sejauh mana kita ni berpegang teguh dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan juga berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Pegang teguh tu lagu mana? Nabi kata tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kemah-kemah, genggam kemah-kemah, dan genggam dengan geraham kamu, gigit tengkam dengan geraham kamu dengan seerat-eratnya, jangan sampai cabut. Jadi ini kalau kita lihat ramai di kalangan kita umat Islam, dia buat lebih kurang dengan agama. Dia buat lebih kurang dengan agama. Nak buat maksiat, bercampur aduk dengan taat, kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia buat maksiat. Dia tak pegang kemah agama tu. Orang nak hina Islam pun dia tak peduli, dia tak ada rasa nak mempertahankan Islam, agama yang dianut. Orang maki Nabi, orang pelekeh Nabi dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Instagram, dia tak ada respon, dia tak ada berasa pun. Kadang-kadang tu dia pun tak tahu ada orang hina Nabi, dia tak cakna, dia tak peduli pun. Dia tak berasa apa pun. Orang buat main ke agama. Kenapa? Kerana agamanya telah luntur dalam diri dia. Dia sendiri tu tak pegang agama dengan seerat-erat. Dia boleh tukar agama dengan dunia. Nak cari dunia, rela tolak agama. Nak cari kepentingan hidup di dunia ni, dia rela membelakangkan agama. Tinggal sembahyang pun tak apa, asal dapat kerja projek, umpamanya lah, contoh. Tak buat kerja Islam pun tak apa, asalkan orang tidak benci kita, orang tak marah pada kita. Jadi bimbang takut orang marah, bimbang takut orang benci, maka tak beranilah nak memperjuangkan Islam, tak beranilah nak bawa Islam. Jadi Islam ni tepi dululah. Tepi dulu. Kita buat dulu hal ni. Sesah dunia kita dulu. Jadi maknanya dia mengutamakan kehidupan dia di dunia ini berbanding akhirat. Sedangkan akhirat itulah sebenarnya tempat abadi yang akan kita pergi. Dunia ni tak lama. Dunia ni tak lama. Baru-baru ni saya diberi oleh seorang sahabat satu apps dalam smartphone ni. Dia ada satu app yang kita boleh tengok berlakunya gempa bumi di seluruh dunia. Dia boleh track. Kalau berlaku gempa bumi, app tu akan lapor kepada kita berlaku di mana. Jadi saya tengok dalam tarikh antara 2 hari bulan dan 3 hari bulan Oktober, hari 10, hari 9 Oktober, 2 hingga 3 Oktober yang lalu, hak saya sempat tengok 2 hingga 3 Oktober, dalam tempoh 2 hari berlaku 101 kali gempa bumi di seluruh dunia. Masa 2 hari itu 101. Ada yang 3 skala Richter, ada yang 4.5 skala Richter, ada yang 6. Berlaku di Sumatera 6.0 skala Richter, dan kesan gegaran dia sampai ke Lembah Kelang. Maknanya apa? Maknanya dunia hari ini pun sudah bergoncang, sudah ada dah dia punya sampai 2 hari 100 kali berlaku gempa bumi. Ini bukan perkara biasa. Mula tu saya sekadar nak tahu je perkembangan gempa bumi berlaku mana, tapi sampai 100 lebih dalam masa 2 hari, tak berani tu nak tengok. Berlaku di Mexico, berlaku di Afrika, berlaku di Sumatera, berlaku di Asia Barat, berlaku seluruh dunia. Jadi saya nak sebutnya sekarang ni, kita ni betul-betul berada di zaman paling akhir, di akhir zaman. Kita ni dengan lahirnya Nabi tu akhir zaman dah. Sebab tu Nabi kita disebut Nabi akhir zaman. Akhir zaman dah, zaman akhir dah. Pak kita ni pula duduk di bahagian akhir daripada akhir zaman. Boleh bayang tu. Tapi dalam keadaan gitu pun masih ramai lagi di kalangan kita umat Islam ni buat acuh tak acuh dengan agama. Buat lebih kurang dengan agama. Dia ingat panjang lagi umur, dia ingat dia boleh bebas lagi, bertindak ikut dan dia rasa dia tak mati.
Saya selalu duk ulang pada kawan-kawan, tujuan duk ulang ke kawan-kawan nak peringat diri sendiri lah juga. Bila kita sebut ke orang, kita peringat diri sendiri. Sebut dalam kuliah, nak ajar orang, nak beritahu pada orang, tapi tujuannya nak peringat diri sendiri juga, bahawa mati-mati ni dia tidak syarat tua. Ramai orang muda mati, dan mati-mati ni dia tidak syarat sakit. Ramai orang sehat mati, dan mati ni pula tak tahu bila, siang ke malam ke pagi ke petang ke, dan tak tahu di mana. Ada orang dia ingat nak mati kapung, tahu-tahu dia mati kapung kan. Ada orang pergi ke Mekah nak mati Mekah, tunggu bertahun-tahun duduk Mekah tak mati-mati, balik Malaysia mati mana-mana ada. Begitulah kisah mati ini adalah suatu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apabila datang tempoh dia, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Dia tak lewat dan dia tak cepat walaupun satu saat. Dia tak cepat walaupun satu saat, dan dia tidak lewat walaupun satu saat. Dia mari tu, dia mari on time. Jadi kita kena buat persiapan. Tujuan kita sebut tu kerana kita nak buat persiapan. Apabila kita buat persiapan, barulah hidup kita jadi comel. Antara persiapan yang kita kena buat ialah jaga agama. Kita ni diperintah oleh Allah untuk menegakkan agama. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Kita diajar untuk menegakkan agama, dan jangan bergaduh, jangan berbalah dalam urusan untuk menegakkan agama. Nak tegak agama ni, mula-mula sekali tegak atas diri kita dulu. Atas diri kita dulu, batang tubuh kita ni, kita kena pastikan kita ni berjalan ikut agama. Dari muslimin dan muslimat, ni perkara yang paling mustahak kita kena faham. Baik. Satu lagi apa yang saya nak sebut apabila kita bincang pasal ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kewajipan yang kita nak kena pastikan kita laksana, iaitu memberi kecintaan yang begitu tinggi kepada Allah dan Rasul sampai dia mengatasi segala cinta kita kepada perkara yang lain. Sebab kalau sebut cinta Allah, cinta Rasul, semua akan klaim bahawa mereka cinta Allah dan cinta Rasul. Semua akan klaim. Tetapi persoalan kita ni, kita nak ialah cinta Allah dan Rasul itu mengatasi cinta yang lain. Ini yang Allah tekan dalam surah At-Taubah. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum. Qul, katakan oleh Muhammad, in kana aba'ukum, jika sekiranya bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu ataupun pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, dan sanak saudara kamu, ahli keluarga kamu, wa amwalun ikhtaraftumuha, dan harta yang kamu cari, yang kamu miliki, wa tijaratun takshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sayang, yang kamu kasih, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika sekiranya bapa kamu, anak kamu, saudara kamu, pasangan hidup kamu, ahli keluarga kamu, harta benda kamu, perniagaan yang kamu takut kerugiannya, rumah-rumah penginapan yang kamu sayang, itu lebih kamu sayang, lebih kamu kasih daripada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggulah, kata Allah, bala kehinaan yang bakal menimpa kamu. Allah ancam, Allah ugut, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, marahnya, murkanya kepada orang yang cinta, sayang kepada perkara lain lebih daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah sekali-kali selepas itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang rosak lagu ni, orang yang cinta
benda lain, dunia, diri dia, anak dia, keluarga dia, harta dia, lebih daripada cinta pada Allah dan Rasul. Ini pun kita nak kena tiung semula ni. Sebab kita claim kita cinta Allah dan Rasul, tapi apabila bertemu antara harta dengan Allah, bertemu dengan ahli keluarga dengan Rasul, kita mula papah nak pilih hak mana. Kita mula tak reti nak tindak dah. Sudah. Agama dulu ke anak bini dulu? Allah dulu ke harta benda dulu? Jihad dulu ke rumah sewa kita dulu, perniagaan kita dulu? Dia tak reti nak, dia sayang lah ke? Dua-dua tu sayang, tak nafi hak pasal sayang tu, tapi nak kena letak hak mana paling atas. Dalam ayat ni Allah minta kita letak Allah, Rasul dan jihad fisabilillah mengatasi segala kecintaan kita kepada perkara yang lain. Muktamad surah Taubah ayat 24. Tak boleh kompromi dah. Kalau cinta Allah itu duduk nombor 2, nombor 3, cinta Rasul tu nombor 2, nombor 3, maka kita ni belum lagi memiliki keimanan yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu cerita lah, malam ni ringkas saya nak sebut sebagai mengisi keperluan ataupun kesempatan masa yang ada pada kita. Cerita ni popular lah zaman Nabi SAW, dikenali sebagai tragedi Ar-Raji'ah. Tragedi Ar-Raji'ah iaitu peristiwa pertempuran Ar-Raji'ah, perang Ar-Raji'ah. Perang ni satu hari ada satu wakil, beberapa orang wakil daripada kaum Udal, ataupun ada disebut dengan Adal. Dia ni mari bertemu dengan Nabi SAW, minta supaya Nabi ni hantar para sahabat kepada kaum mereka untuk ajar Islam. Apabila Islam berkembang, jadi adalah di kalangan ahli keluarga mereka, kaum keluarga mereka ni masuk Islam. Jadi mereka nak belajar tentang Islam, dia minta Nabi hantar sahabat. Jadi Nabi hantarlah. Ada riwayat kata 10 orang, ada riwayat kata 6 orang. Nah, antaranya yang paling popularnya yang disebut ialah Asim bin Sabit. Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ni menjadi ketua delegasi. Kemudian ada dalamnya Abdullah bin Tariq, Zaid bin Dasinah, kemudian Khalid bin Al-Bakir, siapa lagi, Khubayb bin Adi. Dia ada 10 orang. 6, tengah riwayat kata 6, tengah riwayat kata ada 10 orang. Jadi pergilah 10 orang ni ke kaum Udal tadi di daerah Raji'. Nama tragedi Raji' ni merujuk pada daerah Raji'. Sampai dekat suku kaum Huzail, sampai kat situ ada satu pasukan pemanah dan juga pasukan tentera yang datang buat serangan hendak. Dengan pasukan pemanah dengan senjata yang lengkap, dia buat serangan hendak, kepung 10 orang. Mari beratus orang dengan senjata yang lengkap, kepung 10 orang. Dia minta supaya menyerah, kemudian maknanya menjadi tawanan mereka. Waktu itu Asim bin Sabit radhiyallahu anhu yang memimpin delegasi ini mempertegaskan bahawa mereka sekali-kali tidak akan menyerah diri. Mereka tetap akan meneruskan kerja dakwah. Ini arahan Nabi. Nabi suruh dia pergi berdakwah di kaum Udal ni. Jadi apabila begitu, berlakulah pertempuran di daerah Raji' ni, berlakulah pertempuran. Habis mati, kena bunuh, syahid. Siapa nama ni? Asim bin Sabit ni tuk kepada Asim bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia ni Asim bin Sabit syahid. Yang lain semua syahid. Tinggal 3 orang je yang tidak syahid, yang masih dibiarkan hidup untuk dijadikan tawanan, iaitu Tariq bin Abdullah, Abdullah bin Tariq, lepas tu Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dasinah. 3 orang. Ada baca Zaid Ad-Dasnah,
ada baca Zaid Ad-Dasinah. Baik, 3 orang ni je yang dibiarkan hidup. Lepas tu dia heret masuk ke Mekah, dia jual untuk jadi hamba. Khubayb bin Adi ni dibeli oleh keluarga Harith. Keluarga Harith, di mana keluarga Harith ni ialah satu keluarga yang mana ni adalah satu keluarga yang bermaksud untuk membalas dendam ke atas Khubayb bin Adi. Sebab masa perang Badar dulu, Khubayb inilah yang telah membunuh Al-Harith, ketua kaum keluarga mereka di Bani Harith. Jadi akhirnya mereka beli Khubayb, mereka seksa Khubayb dan mereka azab Khubayb, lalu mereka bunuh. Dekat nak bunuh tu, Khubayb ni minta izin nak sembahyang sunat 2 rakaat. Lalu dia pun dibenar sembahyang 2 rakaat, dia pun sembahyang. Sudah sembahyang 2 rakaat, Khubayb kata, kalau sekiranya aku tidak bimbang ataupun aku tidak takut kamu menganggap bahawa aku ni saja nak lari ataupun saja nak drag masa, maknanya kerana takut kemati, nescaya aku akan minta kepada kamu nak sembahyang 2 rakaat lagi, nak sembahyang 2 rakaat lagi, nak sembahyang 2 rakaat lagi, maknanya. Tapi kalau aku minta sembahyang 2 rakaat nanti, mu kata aku ni nak main dengan masa, nak drag masa pula, takut mati, takut kena bunuh. Jadi padang 2 rakaat, lepas tu dia pun serah lah. Akhirnya dia dibunuh mati, syahid. Zaid Ad-Dasinah ini ataupun Zaid Ad-Dasinah ni pula dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni antara pemuka Quraisy lah. Dia seksa Zaid bin Dasinah ni. Jadi masa ni ada berlaku satu dialog yang menarik. Dialog yang menarik, sewaktu dibawa keluar daripada Mekah nak pergi ke palang kayu untuk dia bunuh apa namanya Zaid bin Dasinah ni, Abu Sufyan mari. Abu Sufyan masa tu dia belum Islam lah. Abu Sufyan mari, dia pergi dekat dengan Zaid bin Dasinah ni. Dia kata apa? Dia kata, nasyadtuka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana al-an bimakanika yudrabu unuquhu wa innaka fi ahlik. Kata Abu Sufyan, dia kata, wahai Zaid, munak ke tidak ataupun musuka ke tidak bahawa Muhammad itu duduk di tempat kamu sekarang, tempat kamu kena ikat, tempat kamu kena seksa ni. Muhammad ni duduk tempat kamu sehingga kami boleh penggal leher dia, sementara kami lepaskan balik duduk bersama dengan ahli keluarga kamu. Munak tak gitu? Musuka tak gitu? Mana nak buat tukaran dengan Nabi. Qal, jawab Zaid kata, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syawkah tu'zihi wa anni jalisun fi ahli. Kata Zaid bin Dasinah, demi Allah, tidaklah aku suka bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini yang berada di tempat dia tu, yang tak tahu di mana lah maknanya, yang berada di tempat dia tu, dalam keadaan kaki dia terkena duri yang menyakitkan batang tubuh dia. Aku tidak suka berlaku perkara itu. Wa anni jalisun fi ahli, dalam keadaan aku duduk bersama dengan ahli keluarga. Usahkan nak tukar, nak suruh Nabi mari duduk sini, kamu penggal leher dia, aku balik duduk dengan ahli keluarga. Jika sekiranya sekarang di mana pun duduknya Nabi itu, kaki dia terkena duri dan dia sakit, tidak aku suka berbanding aku duduk bersama dengan ahli keluarga. Maknanya kalau boleh, biar hak sakit tu aku, bukan Nabi. Zaid bin Dasinah ni menunjukkan sikap sayangnya kepada Nabi dalam keadaan dia hampir dibunuh mati. Abu Sufyan buat tawaran, kalau dia nak terima, tukar tempat dia dengan Nabi. Nabi ditawan, ditangkap dan dia dibebaskan. Sehingga akhirnya Abu Sufyan kata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan. Abu Sufyan kata, aku tak pernah tengok lagi di kalangan manusia ini
ahadan, seorang di kalangan manusia ini, yuhibbu ahadan, yang mencintai seseorang yang lain, kahubbi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan, sebagaimana sahabat Nabi Muhammad mencintai Muhammad. Aku tak pernah tengok lagi di kalangan manusia ni seseorang yang sayang kepada seseorang yang lain sebagaimana sahabat Nabi sayang kepada Nabi. Sahabat Muhammad sayang pada Muhammad. Ni diakui oleh Abu Sufyan sendiri. Masa tu dia kafir lagi, dia belum Islam lagi. Menunjukkan bagaimana cinta dan kasih sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni baca kisah-kisah gini, kalau kita tak boleh letak pada tangga tu pun, pada level itu pun, kurang-kurang boleh hai kaki dia tak apa dah, boleh hirah-hirah dia tak apa dah, biar nampak kita ni sayang ke Nabi. Ni dok orang hina Islam tak kata apa, orang pelekeh agama tak nampak tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul. Jadi ini perkara yang saya dan kita semua kena pakak-pakak fikir, supaya kita ini tidak terkeluar daripada senarai orang yang mencintai Nabi. Kita nak supaya kita ni masuk senarai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang terakhir saya nak sebut, sudah tentulah apabila kita cinta Nabi, kita kena ikut perangai Nabi, akhlak Nabi. Dan tentu saja Nabi-Nabi ini adalah orang yang tak perlu kita ragui apabila kita mencintainya. Sebab pada diri Rasulullah tu memang ada contoh tauladan yang telah diiktiraf. Allah sendiri declare dalam Al-Quran, dalam suratul Ahzab ayat 21. Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, ada contoh tauladan yang sangat baik. Bagi siapa tu? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, wal yaumal akhir, dan juga hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang mengingat Allah dengan sebaik-baiknya. Maknanya tak perlu ragu lah. Dan Nabi ini memang jelas Allah sebut pada diri dia ada contoh tauladan yang baik. Jadi orang yang paling layak kita jadi contoh Nabi. Idola kita Nabi, bukan K-pop. Idola kita Nabi, contoh teladan kita Nabi, bukan figure-figure di kalangan manusia. Manusia ni hebatlah setara mana, besarlah pengaruh dia pun akan ada cacat celanya. Tapi Nabi insan yang maksum, yang tidak ada kerosakan dan kecelaan padanya. Ini orang yang layak kita contohi. Dalam bab nikah kahwin contoh Nabi, dalam bab niaga jual beli contoh Nabi, dalam bab amal ibadat sembahyang puasa haji contoh Nabi. Semua perkara lah yang berkait dengan kehidupan kita mesti kita ambil contoh daripada Nabi. Satu daripadanya akhlak. Akhlak kena ambil juga daripada Nabi. Sebab akhlak ni adalah perhiasan peribadi kita, perhiasan diri kita. Nampak cantiknya Islam apabila cantiknya tingkah laku dan perilaku kita, tutur bicara kita. Orang tolak Islam hari ni kerana orang serabut dengan Islam. Orang tengok umat Islam, Masya Allah, Tabarakallah, kalau lagu ni lah Islam, Allah aku terima Islam. Pasal apa? Dia tengok orang Islam tu sendiri kok perut, dia kata serabut perut maknanya. Betul dah ulama sebut al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam tu terhalang angkara perbuatan orang Islam ni. Hati-hati. Jadi kita kena ambil akhlak Nabi. Sebab kita pun tahu Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat lain disebut liutammima salihal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi akhlak yang Nabi tunjuk ni memang terbaik, kena tiru. Cara nak tiru, cara nak tahu akhlak Nabi, tak adalah saya nak sebut malam ni. Pas cerah lah kita nak riwayat cerita Nabi ni.
Jadi kena mengaji, kena tengok kitab-kitab umpamanya Adabul Mufrad, ataupun kita tengok apa nama ni, ialah banyak kitab-kitab hadis yang akan menceritakan bagaimana perilaku Nabi, tindakan Nabi. Memang sangat menarik. Kalau kita belajar tentang perangai Nabi, akhlak Nabi, memang menarik. Contohlah, saya ambil contoh sebagai penutup pertemuan kita malam ini. Satu hari pernah berlaku seorang A'rabi. A'rabi ni maknanya orang Arab lah, orang Arab Badui lah kita kira. Orang Arab Badui. A'rabi, orang Arab pendalam, orang kampung lah, orang kampung, orang tak ada tamadun maknanya. Ni orang Arab ni. Fabalatil masjid. Satu hari dia pergi kecing dalam masjid. Cerita, dia pergi kecing dalam masjid. Fatanawalahu an-nas. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu. Apabila dia kecing dalam masjid, jadi orang ramai ada dalam masjid, sahabat-sahabat Nabi ni pakai nak pergi marah lah. Pakai nak pergi larang. Bodoh apa mari kecing dalam masjid, luah-luah tanah, tempat-tempat lain boleh kecing lagi. Mari kecing dalam masjid, marah sahabat ni. Jadi Nabi larang. Nabi tak benar supaya mereka ni cegah. Nabi kata da'uhu wa hariqu. Biarkan dulu, biar dia kecing sudah dulu. Wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Kamu lepas pada diri sudah kecing, ambil air senyebok pergi jiru. Nabi suruh sahabat pergi basuh pula kecing apa nama ni, A'rabi tadi ni. Auzanuba mimma, ataupun ambillah sebekah air pergi jiru. Apa kata Nabi? Nabi kata fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Kamu ni diutuskan untuk memudahkan urusan, bukan kamu diutuskan untuk menyulitkan keadaan. Orang hak kecil tu orang jahil, orang hak kecil tu orang dagang, orang kampung, orang tak ada adab, maknanya orang yang tak ada ilmu. Jadi kamu ni yang mengaji, yang faham Islam, yang sudah beriman, Nabi kata diutuskan untuk memudahkan urusan. Cara nak memudahkan urusan, jangan duk hamba dia, jangan duk marah dia, jangan jerkah dia. Sudah, biar dia kecil puas dulu, sudah kecil apa semua, ambil air jiru, tersam tak ada. Sebab masjid masa tu, masjid tak bersih. Jiru tu kan, pakai bersih gitu lah. Tak perlu nak gaduh-gaduh, tak perlu nak marah-marah. Itu akhlak Nabi. Nampak tak comel? Apabila Arabi tu tengok akhlak Nabi tu, dia tertarik, lalu dia masuk Islam. Dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Cubalah bayang peristiwa tu berlaku pada kita lah. Tengah-tengah kita duduk mesyuarat, tengah-tengah kita duduk mengaji, tengah-tengah kita duduk dalam masjid ni. Marilah seorang hamba Allah, mari darat kapur mana orang asli kau pun contoh lah maknanya. Mari kecil lah masjid kita. Oh, boleh menyakit. Boleh nyo jawab dia maknanya. Waktu itu kandua ni kung fu, waktu karate, pakai beli pak situlah dia tu. Tak ada tempat lain nak kecil, mai kecil dalam masjid. Marahnya kita ni tak nak kontrol lah. Itu pasal kecil yang peristiwa yang pernah saya tengok, tapi saya tak mau cerita lah mana berlaku benda ni sebab tuan-tuan tahu. Tapi pengalaman saya pernah tengok, ada seorang hamba Allah, dia ni mungkin musafir lah. Saya ingat dia ni musafir. Sebab tengok cara pakaian dia tu agak kusuk-kusuk sikit, agak lusuh-lusuh sikit, mungkin pakai lama, mungkin perjalanan yang jauh. Dia singgah lah masjid ni, area-area kita ni lah, belah-belah kita ni lah. Dia singgah di sebuah masjid tu nak. Jadi dia tinggal ni, ambil air semaya, semua, naik atas masjid. Jadi lepas dia naik atas masjid tu, barangkali dia pun tak apa nak cuci juga, basuh kaki tu. Nampak hitam tapak kaki tu. Dia berjalan nak pergi ke masjid tu, atas mauzid tu, bekas tapak kaki hitam. Kebetulan ada Tok Siok tepi tu. Tok Siok ni baru duduk gonyoh latar tu. Dia baru sudah. Maknanya latar tu duduk lembab-lembab lagi tu je bekas tu. Pasal latar tu baru bersih. Yang kawan ni pula main pesen baru lepas kerja lah, stocking kerja kotor, bukanlah kotor najis, cuma kotor berdaki. Jadi dia basuh tak cuci molek, naik atas mauzid ni, bekas tapak kaki. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Tok Siok tu jerkah, bahasa bodoh dia kata.
Tak reti cuma cuci naik atas masjid, balik tu, keluar. Dia hamba kawan tu keluar. Kawan tu nak masuk semayang, keluar bodoh kawan tu. Kejut, dia tak suka nak masuk semayang. Ada seorang hamba Allah tu siap pula hamba dia keluar bersemayang. Dia mungkinlah tak perasan lah kotor. Dah kotor tu bukan kotor najis, mungkin kotor berdaki lah sikit, tapak kaki dia tu. Patutnya tegur. Kalau nak tegur, saya setuju tegur lah, supaya dia basuh kaki biar cuci molek. Setuju tegur. Tapi main jerekah hamba begini, tak betul. Itu bukan akhlak. Duk rasa orang tu pak tua, tak kira mati tu. Tak kira mati tu. Pak tua tak kira mati tu. Jangan main-main. Dia ingat. Aku ingat pak tua dia. Aku ingat pak bila. Sama juga kita budak-budak buat bising. Kita mari masjid, mari kuliah, ada budak buat bising. Betul lah, budak buat bising ni kita kena tegur. Tak boleh lah kita biar budak tu berlari kulu kili, orang nak mengajar, kita mari nak untuk ilmu. Bawa anak, lepas tu kita buat lepas, kita ganggu orang lain nak semayang apa semua kan. Jadi kita kena tegur, kita kena betul. Tapi jangan siapa juga kau hamba balik. Ada siapa terajang budak, netah kawan tu. Budak tu mari ke masjid mujur dah. Daripada dia pergi main lepak, ikut dah main geng ke mana-mana, dia mari duduk masjid. Dan memang perangai dah budak. Main tu memang budak. Kalau orang tua main, memang kita padam terajak pun. Tak. Orang tua duk berambak kelu-kelu. Tu malik lah nak pergi karate pun. Ni budak pun nasabah lah. Dia main, dia apa, cuma tegur molek. Pegang dia, terutamanya mak ayah dia lah bawa anak tu. Pegang, larang, duduk dia-diam. Kita mari ke masjid nak mengaji, tegur molek. Tak apa, jangan hambak balik. Kena galak budak tu mari ke masjid. Itu akhlak. Satu, akhlak Nabi kita kena belajar. Banyak lagi lah akhlak-akhlak Nabi ni. Kalau kita mengaji akhlak Nabi ni, kita akan tengok, oh jauh kita sebenarnya. Dia memang cantik dan indah akhlak Nabi ni. Seronok kita tengok peribadi yang sangat mulia, yang menyebabkan manusia mendapat rahmat daripada hadirnya Nabi. Betul lah Tuhan sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan ia menjadi rahmat sekalian alam. Wallahu a'lam. Sekarang itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.